Assalamualaikum guys. Okey, selamat tahun baru 2024. Okey, ini hari ini 1 Januari. Ini hari pertama dan video yang pertama aku untuk tahun ni, warga asing di Jalan Silang ada dokumen pengenalan diri immigration daripada immigration lah ya. Jadi berdasarkan operasi dan pemeriksaan yang dijalankan di kawasan berkenaan adalah sebahagian besar mereka warga asing yang berada di Jalan Silang mempunyai dokumen pengenalan diri lengkap. Jelas Timbalan Ketua Pengarah Operasi, Timbalan Ketua Pengarah Bahagian Penguatkuasa Operasi Jabatan Imigresen Malaysia Putrajaya, Jafri Embok Taha, ketika mengulas situasi terkini di kawasan berkenaan selepas diserbu 21 Disember lalu. Dah tahu dah. Antara mereka memiliki pas lawatan sosial PLS, pas lawatan kerja sementara PLKS dan dokumen reka liberasi tenaga kerja RTK 2.0. Mereka ada dokumen dan mereka menjadikan kawasan itu sebagai tempat mereka berkumpul serta bertemu dengan rakan-rakan senegara katanya. Memang dah kita tahu tempat tu, sebab tu dipanggil mini Dhaka. Tuan. Jafri turut mengulas 8 kawasan panas di lokasi dipenuhi warga asing di seluruh negara yang didedahkan oleh PDRM sebelum ni. Kita sudah mengenal pasti hotspot berkenaan dan akan mengambil tindakan susulan dalam masa terdekat, kata dia. Tindakan akan dilakukan secara bersepadu bersama PDRM dan PBT ke lokasi berkenaan bagi memastikan elemen parti dapat dibantras. Katanya selepas operasi sapu di Brickfield di sini petang tadi. Tadi petang rasanya ada operasi dengan tangkapan 100 orang. Jadi apa yang diumumkan atau disebutkan oleh ketua pengarah bahagian operasi, bahagian penguasaan operasi ni sebenarnya tak adalah yang wow. Kita dah tahu dah pun kenapa operasi ini gagal. Dan kita pun dah tahu akan ada kenyataan sebegini. Tuan, sebenarnya apa yang berlaku dalam operasi itu ialah dengan kerjasama daripada PDRM, kekuatan besar PDRM berjaya mengumpulkan Bangladesh dengan jumlah yang besar sebegitu. Yang di tempat yang dinamakan mini Dhaka. Tak ada apa yang pelik di situ. Bila tuan kata mereka ada dokumen, mereka ada PLKS, mereka ada RTK, mereka ada PLS, tak ada yang pelik. Kerana itu tempat berkumpul mereka yang mereka jadikan kawasan ini di Kuala Lumpur ni sebagai tempat yang disebut mini Dhaka, negara kecil mereka di dalam negara kita. Tak ada yang pelik dan tidak pelik pun kalau mereka semua mempunyai dokumen. Tetapi yang peliknya ialah hari ini immigration bercakap mengumumkan dapatan operasi yang memalukan immigration. Dari dulu aku sampai disumbat nak ke penjara dan aku dah mengaku salah dan mungkin aku akan didenda dengan jumlah yang besar kerana aku mendedahkan benda-benda bodoh sebegini yang memberi gambaran bahawa immigration memang tak tahu apa nak buat. Kita ada ketua pengarah baru yang bagus berbanding ketua pengarah yang lepas, tapi harap jujurlah ketua-ketua pengarah yang dah macam ni tak ada apa-apa ni suruh dia berhentilah. Yang kita adukan ialah perniagaan-perniagaan warga asing yang dimiliki oleh warga-warga Bangladesh di sekitar Kuala Lumpur. Kebetulan tempat yang disebut mini Dhaka ini adalah tempat berkumpul mereka, maka kebanyakan perniagaan mereka itu adalah dimiliki oleh Bangladesh. Kalau tuan pergi terus ke lokasi, blok di situ, mereka akan didapati bersalah menyalahgunakan sama ada PLS, PLKS ataupun RTK. Di situlah bidang kuasa tuan, immigration, untuk mendakwa, menghalau mereka balik. Kerana mereka menyalahgunakan pas lawatan kerja itu sendiri. Okey? Jadi bila dikumpul ramai-ramai, diletakkan dalam stadium sekalipun, kita hanya akan minta dokumen dan mereka ada dokumen. Mereka kerja di mana? Mereka akan sebut nama majikan yang tertera dalam dokumen. Yang kemudian majikan akan datang mengambil mereka kerana majikan dibayar. Tapi tuan tahu tak sebenarnya mereka kerja kat mana? Kedai runcit, jual ayam tepi jalan, jadi kepala sindiket pelacuran dan berbagai-bagai jenis kegiatan yang kita dah mula jelik melihatnya dan mula muak dengan alasan seperti yang tuan immigration ini terangkan.
kita sebut banyak kali bahawa immigration gagal dan gagal untuk menunaikan amanah dan tanggungjawab mereka dalam bidang tugas mereka di tempat yang betul. Bila kita kutip seramai-ramai dan minta dokumen, Ali sebagai contoh, Ali Han, permit dia dikeluarkan oleh ABC Sendian Berhad. Tetapi dia bekerja di kedai makan restoran Nurul Aini. Bila tuan panggil, yang datang tu pemilik ABC Sendian Berhad. Sedangkan dia memiliki perniagaan tadi, restoran Nurul Aini tu, dia Alibaba kan, lesen mereka dan mereka kendalikan. Begitu juga dengan company-company lain. Mereka hanya pemegang kuota dan mereka ambil pekerja seolah-olah mereka mempunyai pekerja, tapi mereka tidak ada pun pekerjaan itu. Orang-orang ini berkeliaran, bersepah di segala negara, bekerja di ladang sawit, bekerja di sana sini, di tempat pembinaan, mempunyai perniagaan-perniagaan, tetapi mengaku sebagai pekerja kepada kedai runcit, kepada kedai pasar ikan, pasar borong, dan akhirnya bila kita panggil pemilik permit, kalau kita tahan tadi, mereka adalah syarikat-syarikat besar yang diberi kuota oleh kementerian atau apa sahaja yang berkuasa dalam negara ini. Ini bisnes. Dan kita bosan mendengar alasan sebegini. Dan jangan cakap aku fitnah. Sebab kita tidak akan selesai bila korang immigration gunakan undang-undang, menggunakan undang-undang untuk memperbodohkan kehakiman, untuk mendakwa orang seperti aku yang mendedahkan perkara yang macam aku sebut tadi. Korang tak pergi tengok kedai, korang tak pergi buat serbuan di kedai, tapi korang pergi buat random attack serbuan di tempat-tempat yang tak sepatutnya, tak kena-mengena. Cuba pergi tengok kedai runcit, bersepah, Kelang Sentral, bersepah. Tu, Top Glove kalau tempat aku, bersepah. Dan aku di Meru ini ada 3-4 half cut bapak punya besar. Immigration buat apa di situ? Kalau mereka ni pemilik perniagaan, mereka datang tu masuk sebagai apa? PLKS, PKS, PLS, RTK atau apa? Jadi, faham tak apa aku cakap? Tindakan yang dibuat oleh immigration adalah gagal kerana mereka tidak tuju kepada sasaran yang betul. Pasar borong, begitu ramai manusia, akhirnya apa jadi? Tangkapan, aku pernah dengar 38 orang ke macam itulah. Daripada beribu orang, mana perginya? Sebab apa? Sebab belum serbu dah bocor. Jalan silang, belum masuk orang dah tahu. Jadi ini adalah perkara lucu. Apa yang aku nak sebut bukan nak menyalahkan immigration lagi, kerana aku try to respect the new ketua pengarah. Tapi tuan, tolong sampai ke lokasi, pergi ke kedai. Macam mana KPDN serbu pemilik kedai warga asing menyimpan, menyogok barang yang dikategori sebagai barang-barang subsidi ataupun barang-barang yang kita khas untuk rakyat negara ni, kawalan. Tapi immigration tak pernah sampai ke kedai-kedai seperti itu, tapi pergi berlagak, pergi tangkap tengah jalan, kemudian sebut mereka ada PLS, mereka ada PLKS, mereka ada RTK. Kamu tidak akan pernah dapat mereka kerana mereka dah bayar. Jangan nanti jadi ketua pengarah yang lama, suruh aku pergi report SPRM. Takkan benda macam ni aku nak ajar. Aku siapa? Aku rakyat. Takkan aku nak ajar. Kalau aku ajar, banyak kali aku cakap, korang berhenti. Jangan pakai baju ni, malu. Tu hari aku dah sebut baju ni. Suruh bagi apa binatang pakai dan aku ke mahkamah. Tak ada guna kau pakai baju ni kalau hari-hari orang nak ajar kau bagaimana cara buat operasi. Dulu di KL, aku pernah mengikuti operasi bersama di BKL. Sekarang immigration berani panggil kita tak? Kita nak tunjuk satu-satu kedai mana yang kita patut masuk, dan orang yang ini adalah orang yang melanggar syarat ataupun undang-undang yang ada dalam akta negara kita. Mereka bukan gunakan permit atau ini untuk bekerja, tapi mereka berniaga. Itu saja daripada aku. Harap-harap pegawai-pegawai ni cerdik sikit. Kena tipu dengan orang bawah ke atau memang korang yang menipu, aku tak tahu. Tapi sama semuanya, korang tidak akan pernah selesaikan dan korang heret orang macam aku ke mahkamah semata-mata korang nak puaskan hati korang untuk terus menipu orang ramai untuk makan gaji buta.
Aku memang marah dengan immigration sebab sampai hari ni aku bicara dah 2 tahun lebih, aku kena lagi dakwa kes baru, tutup kes lama, kes yang sama berulang-ulang untuk apa? Untuk kau lemahkan aku. Aku mengaku salah. Tak apa. Memang aku sebut benda tu. Tapi aku nak bagi tahu seperti mana 2 tahun dulu kalau kau jumpa video aku, kau akan dengar aku cakap apa. Orang akan ludah, orang akan maki immigration kerana perkara-perkara yang pernah aku sebut dan orang lain sebut, korang tak pernah laksanakan, korang tak pernah ambil tindakan, tapi korang henyak orang macam aku, orang macam orang lain, macam Ustaz Sofian supaya tutup mulut. Kita tak berhenti. Kita ngaku salah je. Penjara pun tak apa. Tapi rakyat hari ini akan ludah korang bila nampak korang depan mata. Percaya cakap aku. Korang tak suka aku, itu hal korang. Korang tak suka dengar aku cakap, itu masalah korang. Korang kata aku hina korang, suka hati korang. Tapi korang kalau buat kerja, aku orang pertama angkat kau dan rakyat akan sanjung korang. Tapi kenapa? Sebab korang punya pekerja, anggota, kalah binatang laparnya nak makan duit yang datang daripada warga asing. Kau sanggup sembah warga asing, kalah Allah Subhanahu Wa Taala pencipta kau, dan kau gunakan duit yang kau dapat untuk sara anak bini kau bagi makan duit haram. Jangan cakap aku tipu kau. Hari-hari kita cakap, hari-hari kita menyalak. Aku ni anjing. Jadi hari ni kalau korang tak percaya, cuba datang betul-betul. Apa guna pastak korang tu? Pergi intai kedai-kedai. Biar ambil satu kedai. Biar satu hari 3 orang tangkapan tapi bermakna. Bernilai. Bukan 3,000 tangkapan tapi sampah. Faham? Aku dari dulu lawan dengan immigration, bukan dengan orang asing. Kerana koranglah punca kepada permasalahan yang buat jadi masalah besar dalam negara hari ini. Aku sebut lagi sekali, tangkap biar 3 orang, tapi nilainya 300 orang. Besok kau tangkap 3 orang, nilainya 300 orang. Apa 300 orang? 300 orang warga asing parti takut untuk masuk. Tapi macam jalan silang, ada taikor jaga, ada something jaga. Jadi apa guna kuasa korang? Apa guna polis? Adakah something ni lebih besar dari polis? Aku percaya dia lebih besar sebab dia bayar. Adakah something ni lebih besar daripada immigration? Aku percaya dia besar sebab dia bayar. Aku nak tanya, besar duit ke besar tanggungjawab kau kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Sumpah yang kau angkat untuk lindungi rakyat negara ni. Itulah saja daripada aku. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum.